Perjalanan ilmu merupakan satu proses yang panjang, namun apa yang perlu adalah sentiasa memastikan kita berada pada langkah yang tetap dan langkah yang saksama. Ilmu bukan untuk dibanggakan atau untuk menjadikan kita rasa hebat pada kalangan manusia. Ia adalah untuk memastikan kita sentiasa mengikuti hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada misteri dalam hidup ini jika kita berpandukan kepada hakikat, iaitu sentiasa berpandukan kepada Al-Quran. Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar? Bagaimana hari ini? Sekali lagi, bagaimana dengan keluarga? Hari ini saya dimaklumkan kita akan dapat berita sama ada akan disambung ataupun tidak disambung lockdown di Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bersedia untuk yang mana satu? Bersedia untuk sambung atau bersedia untuk tidak disambung? Mungkin dah semua rasa penat duduk di rumah kan? Mungkin lepas ni nak keluar pula lah, nak keluar daripada keadaan yang ada pada hari ini. Maka kita tunggu dululah berita daripada Perdana Menteri. Akan diumumkan sebentar lagi, saya dimaklumkan sebentar lagi akan ada pengumuman sama ada akan disambung ataupun tidak. Jadi jika disambung, tuan-tuan dan puan-puan, tonton teruslah YouTube Masa Bayu ya? Kerana ada 100 lebih YouTube saya dah buat lama dah tak kurang daripada 100 YouTube yang dah ada, tentang kisah lelaki ada, tentang kisah teknologi, saya ada cerita tentang kisah piramid, saya ada kisah berbagai-bagai kisah lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh layari YouTube saya, channel saya. Dan sementara lockdown ni bolehlah menonton sedikit sebanyak video-video yang terdahulu, yang boleh juga tuan-tuan dan puan-puan perolehi sedikit sebanyak sumber-sumber maklumat daripada pencerahan saya. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana dengan kisah semalam? Ada peluang tak rasanya? Hitung. Mungkin ada peluang aku nak jadi salah seorang pembantu Imam Mahdi. Alhamdulillah ya. Jadi sekurang-kurangnya dah ada benchmark, dah ada dia punya penanda aras. Kita dah catat satu-satu mana yang perlu dan mana yang tidak perlu kita lakukan, do and don't. Jadi hari ini saya akan sambung lagi tuan-tuan dan puan-puan kisah pembantu Imam Mahdi peringkat yang kelima. Kalau semalam saya dah ceritakan tentang peringkat yang keempat, di mana ia melibatkan kisah para nabi. Maka apabila sebut para nabi, saya jelaskan sekali lagi, ia adalah tentang kapasiti, nilai yang perlu ada. Maka pembantu Imam Mahdi adalah mereka-mereka yang perlu memiliki kapasiti-kapasiti yang jelas, kapasiti yang telah ditetapkan. Nilai dia macam mana, nak tahu ni? Nilai dia, kapasiti dia sebagaimana kapasiti Nabi. Subhanallah, tinggi sangat tu tuan. Macam mana kami nak dapat? Jadi apa pun saya hanya beritahu contoh-contoh yang boleh kita fahami. Jadi bukan nak suruh kita fahami kita akan jadi Nabi, tetapi kita akan faham bagaimana sukarnya, bagaimana susahnya perjalanan Anbiya di atas muka bumi. Maka itulah contoh yang telah Allah berikan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan di dalam Al-Quran. Telah diberikan contoh untuk kita memahami. Jadi bukanlah sekadar kisah-kisah di dalam Al-Quran itu untuk kita baca sebagai kisah, tetapi kita baca dan kita fahami dan insaf pada diri kita. Ya Allah, sukar sekali perjalanan para Anbiya. Maka ini yang akan menyedarkan kita tuan-tuan dan puan-puan tentang diri kita sebenar-benarnya. Betapa kita ini sangat-sangat beruntung dan bertuah kerana kita telah pun diberikan begitu banyak contoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu banyak formula-formula yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah ceritakan tentang para anbiya, para rasul, para nabi dan mereka-mereka yang terdahulu. Untuk apa? Untuk kita tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita faham. Maka mereka-mereka yang telah melalui perjalanan-perjalanan yang sebelum ini, para anbiya, telah pun menjadi contoh kepada kita.
Dan hari ini saya terjemahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, nak jadi pembantu Imam Mahdi, inilah contoh-contoh yang perlu kita miliki. Inilah contoh-contoh yang perlu kita perolehi pada diri kita. Jadi inilah asas dalam penceritaan saya, dalam kisah saya, dalam kajian saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa sebegitu sekali yang bertanya dengan saya? Macam tu sekali sukarnya. Kerana untuk menghadapi akhir zaman adalah zaman fitnah. Zaman di mana adanya sosok dengan gelaran Al-Masih Dajjal yang memiliki fitnah yang sangat luar biasa. Sebesar-besar fitnah akan dibawa oleh Dajjal di atas muka bumi. Dan pada saat itu dihimpunkan segala-gala kebatilan, segala-gala mereka-mereka yang sebelum ini melakukan kerosakan di atas muka bumi akan disatukan kembali di satu titik, iaitu di akhir zaman. Maka wujudlah Firaun semula, wujudlah kaum Samud semula, wujudlah kaum Lut semula, wujudlah jahiliah semula. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, segala kebatilan akan wujud pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, perhatilah sekeliling. Wujud tak apa yang saya katakan? Wujud tak ciri-ciri, ciri-ciri sikap Firaun, ciri-ciri sikap-sikap kaum-kaum Lut, ciri-ciri sikap-sikap mereka yang jahiliah, sebagaimana kisah zaman baginda Rasulullah SAW, ciri-ciri kaum-kaum semasa kisah Nabi Ibrahim, ciri-ciri kisah Nabi Saleh, dan begitu banyak kisah-kisah yang telah pun kita dapat lihat dengan jelas di depan mata kita hari ini. Sama ada kita nak terima atau tidak terima, itu persoalannya. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kapasiti kebatilan yang akan dihadapi oleh Imam Mahdi begitulah. Super kebatilan akan berada di hadapan waktu kita bersama Imam Mahdi di saat beliau wujud. Super kebatilan, maka datang super hak. Bukan Superman lawan Batman dan sebagainya, tetapi super kebatilan, iaitu ketua dia adalah Dajjal, akan bertentang dengan super hak, iaitu Imam Mahdi. Maka Dajjal akan datang dengan tentera-tenteranya, sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Firaun, kaum jahiliah, orang-orang munafik, kaum-kaum Lut, kaum-kaum Samud dan sebagainya yang telah wujud di dalam cerita-cerita dalam Quran. Maka begitulah, apabila adanya kebatilan yang besar sebagaimana kisah Firaun, maka kena adalah kapasiti sebagaimana Nabi Allah Musa dan Nabi Harun. Maka kualiti itu yang diperlukan untuk berhadap ni. Nak berhadap dengan Firaun, nak berhadap dengan kaum Lut, maka kekuatan dan juga kapasiti yang dimiliki oleh Nabi Lut kena ada pada saat itu. Maka itulah keseimbangan tuan-tuan dan puan-puan. Kerana tidak Allah jadikan sesuatu itu semua datang berpasang-pasang di dalam keseimbangan. Maka sebab itu saya jelaskan semalam dan sebelum-sebelum ini, kenapa ada syarat yang perlu dipenuhkan terlebih dahulu. Kerana pertentangan sangat besar. Pertentangan adalah satu pertentangan yang melengkapkan perjalanan alam semesta. Selepas itu selesailah urusan kita di atas muka bumi. Selesai semua tuan-tuan dan puan-puan. Dah tak ada apa-apa lagi dah. Dan hanya satu perkara yang akan berlaku, iaitu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara total. Maka di situ yang dinyatakan kiamat pasti akan berlaku. Maka tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah, untuk kita memposisikan diri kita sebagai seorang pembantu kepada Imam Mahdi, bukan cerita ringan, bukan cerita mudah. Ia penuh dengan usaha-usaha yang tidak putus-putus, usaha yang tidak akan berhenti untuk kita menjadi salah seorang daripada pembantu beliau. Saya dah nyatakan semalam, saya dah terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semalam sifat yang ada pada pembantu yang keempat. Kapasiti adalah kapasiti sebagaimana para anbiya. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya sambung kisah yang seterusnya. Siapakah
kelompok-kelompok pembantu yang bagaimana pula. Kan dah faham kan bahawa pasti ada lagi yang akan menjadi sebagai pembantu kepada Imam Mahdi, yakni akan menjadi mereka-mereka yang akan menjadi orang-orang kanan, orang kiri, depan, belakang dan sebagainya, akan melaksanakan tugasan-tugasan yang telah ditetapkan oleh Imam Mahdi. Sebagaimana kisah semalam saya cerita tentang 25,000 orang yang akan menjadi ilmuwan, orang yang mempunyai adab yang mulia, mereka yang kreatif dan mereka mempunyai kapasiti ekonomi. Tapi jangan salah faham tuan-tuan dan puan-puan, bukan bermakna mereka kena jadi kaya dulu baru berjumpa dengan Imam Mahdi. Bukan begitu. Mereka akan menjadi orang yang hebat, mereka menjadi orang-orang yang billionaire, industrialist, menjadi orang yang terlibat dalam teknologi, pembangunan yang menghasilkan ekonomi setelah mereka mendapat ilmu daripada Imam Mahdi. Berarti Imam Mahdi yang akan mengajar mereka. Imam Mahdi akan memberitahu mereka bagaimana kamu nak membangunkan ekonomi, bagaimana kamu nak membangunkan perniagaan dan sebagainya. Bukan bermakna mereka ni kena jadi jutawan dulu baru nak jumpa Imam Mahdi. Jadi saya kena perjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, takut salah faham di situ. Penjelasan saya semalam saya ada terangkan semua mereka perolehi daripada Imam Mahdi. Maksudnya mereka perlu memiliki kapasiti itu, kapasiti untuk menjadi billionaire, kapasiti menjadi seorang pedagang yang besar. Maka datangnya Imam Mahdi menyuntik, memberikan tunjuk cara, memberikan jalan bagaimana mereka menjadi seorang manusia yang memiliki kapasiti ekonomi yang besar. Jadi faham ya di situ? Kita pergi balik kepada kisah yang tadi. Yang keempat, yang kelima. Maka tuan-tuan dan puan-puan, apabila datang yang kelima, maka di situ datangnya kapasiti yang dimiliki oleh para rasul. Semalam para anbiya berbeza, para nabi berbeza dengan para rasul, tuan-tuan dan puan-puan. Seorang rasul pasti seorang nabi. Seorang nabi belum tentu seorang rasul. Kena ada perbezaan dari segi posisinya. Kerana nabi dia adalah makhluk ataupun manusia yang diberikan kelebihan daripada yang lain kerana amalan dia, kerana diri dia, pelaksanaan pada diri dia, dan dia tidak ada tanggungjawab untuk menyampaikan kepada kaum-kaum dia di sekeliling ni. Untuk diri dia saja. Dia boleh duduk di satu tempat, dia hanya diri dia saja. Jadi dia berzikir bagi diri dia, dia melakukan tanggungjawab bagi diri dia dan hubungan dia dengan Allah. Itu Nabi. Tapi bila sampai kepada Rasul, maka tanggungjawab sampai kepada dia, iaitu menyampaikan. Dia kena menyampaikan apa yang telah dia perolehi, yakni ilmu, pengetahuan yang telah dia miliki, dia kena sampaikan. Maka datang dalam proses penyampaian ini tadi dengan dua cara, yakni dengan kitab dan dengan hikmah. Kedua perkara yang berbeza di antara Nabi dan Rasul, tuan-tuan dan puan-puan, ada dalam Quran yang telah Allah berikan kitab-kitab dan diberikan hikmah. Artinya ada sebahagian nabi-nabi yang telah diberikan kitab-kitab, maka di situ proses dia akan menjadi mereka yang diberikan kitab-kitab, dan ada 4 ya tuan-tuan dan puan-puan. Ada 4. Iaitu kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Maka itu yang dikatakan kitab-kitab. Jadi tolong faham di situ bila saya sebut kitab yang ada di dalam Al-Quran. Maka 4 kitab yang dimasukkan tadi, para rasul yang diberikan kitab, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Namun begitu, akhirnya keempat-empat ini tadi sebenarnya bergabungan kepada satu, Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran ini telah ada kisah yang disampaikan kepada Nabi Allah Musa, dah ada kisah yang disampaikan kepada Nabi Allah Daud dan juga Nabi Musa. Semua ada di dalam yang mana dipegang oleh saya, yakni Al-Quran telah menyempurnakan kitab-kitab yang lain. Jadi cukuplah dengan Al-Quran, maka ia telah merungkai semua kitab-kitab yang lain. Cuma apabila dikisahkan dalam Al-Quran ini bagaimana Nabi Allah Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa telah diberikan dengan kitabnya masing-masing, maka daripada situ
maksud saya mereka yang diberikan kitab-kitab. Kemudian yang diberikan hikmah. Ya, contoh hikmah-hikmah ni macam Nabi Allah Zulkifli ada hikmah dia, ya. Nabi Ayub dengan hikmah dia, Nabi Su'aib, Nabi Soleh, begitu banyak para rasul yang ada hikmah tersendiri. Contohnya macam Nabi Allah Musa juga dengan hikmah tongkatnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para rasul adalah yang tertinggi di kalangan manusia-manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana para rasul mendapat petunjuk langsung daripada Allah. Kena difahami dalam soalan ini tadi, persoalan petunjuk, yang diberikan petunjuk adalah para nabi dan para rasul. Ya, yang diberikan petunjuk adalah para nabi dan para rasul. Tetapi yang diberikan tanggungjawab untuk menyampaikan hanyalah para rasul sahaja. Maka mereka akan pergi kepada kaum-kaum mereka. Mereka akan menyampaikan kebenaran tauhid la ilaha illallah. Jangan kamu sembah yang lain melainkan Allah. Jangan sembah batu, jangan sembah kayu, jangan sembah matahari, jangan sembah makhluk. Sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud kepada Allah. Kerana itulah hakikatnya dan itulah sebabnya kami semua diutuskan, yakni para rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan jawapan dan menyedarkan umat manusia bahawa mereka ada tanggungjawab. Apakah tanggungjawab mereka? Mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan pada diri masing-masing bahawa mereka, yakni manusia, tidak jadi dengan sendirinya. Jadi para rasul ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah manusia-manusia yang terpilih, yang tidak menyadari bahawa mereka adalah rasul, sehingga sampai waktunya penyampaian berita itu disampaikan kepada mereka. Barulah mereka sedar mereka adalah rasul. Dan bila mereka sedar mereka adalah rasul, barulah mereka bermula dengan perjalanan yang penuh dengan kesukaran, sebagaimana yang telah saya nyatakan dan juga ada dalam Al-Quran. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang tidak ditentang oleh kaum-kaumnya sendiri. Maka apa kaitan dengan Imam Mahdi? Maka begitulah tuan-tuan dan puan-puan, pembantu-pembantu kepada Imam Mahdi pada fasa yang kelima akan memiliki dan perlu memiliki kapasiti sebagaimana para rasul. Para rasul yang memiliki kekuatan, memiliki perbezaan dari segala perkara berkaitan tentang akhlak, keilmuan dan sebagainya. Jadi lagi berat ya tuan. Dahlah sebelum tu dengan sahabat, Anbiya, Tentera Badar, para Anbiya. Ini dah masuk pula para rasul. Macam mana boleh jadi macam ni? Bagaimana datangnya? Ada dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, rujuklah dalam Al-Quran ayat 81 Ali Imran. Baca dan fahami betul-betul apa yang saya maksudkan. Kerana ada pembantu-pembantunya, hendaklah dia beriman kepadanya bersungguh-sungguh, dan hendaklah ia menolongnya bersungguh-sungguh. Siapa? Para rasul. Jadi istilah ataupun pernyataan itu tadi berbalik kepada nilai kapasiti. Kalau kita mengidamkan posisi yang kelima, mengingini posisi yang kelima untuk kita menjadi pembantu kepada Imam Mahdi. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Peluh saya bercakap ni dah jadi peluh dah. Nak bercerita tentang kisah pembantu pun dah berpeluh-peluh dah ni. Ya Allah, macam mana ni kisah lagi? Yang seterusnya bagaimana? Maka daripada sini kita akan mula melihat diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, betapa kerdilnya kita ni. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kita adalah manusia biasa. Kita tidak ada apa-apa. Ya Allah, bagaimana bila Palmasa Bayu bercerita tentang kualiti-kualiti untuk menjadi pembantu? Ya Allah, mana posisi kami, Ya Allah, untuk kami menjadi pembantu? Kami tidak setinggi setaraf sebagaimana rasul-rasulmu, Ya Allah.
Maka di sinilah tuan-tuan dan puan-puan, syahdu kita sebenarnya. Syahdu diri kita bila kita benar-benar memahami realiti kita di atas muka bumi. Realiti sebenarnya apa yang kita miliki tak ada apa-apa tuan-tuan dan puan-puan. Ini baru cerita tentang kisah pembantu Imam Mahdi. Bergegar, berpeluh-peluh ni saya bercakap ni, berpeluh dah ni. Macam manalah nak cerita lagi, macam mana begitu besar kisah Imam Mahdi yang sebenarnya yang Allah nak sampaikan kepada kita. Siapa Imam Mahdi? Bagaimana cerita Imam Mahdi sebenarnya? Sedangkan bila dia bawa kisah-kisah satu persatu, diperincikan satu persatu, subhanallah, begitu sulit, begitu berat, begitu besar kapasiti yang diperlukan untuk menjadi pembantu Imam Mahdi. Ya Allah, kami di mana ya Allah? Boleh ke kami dapat ya Allah? Maka tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya saya bawa pujuk hati saya. Saya pujuk hati saya, ya Allah, aku tak mampu ya Allah. Aku takkan mampu dengan apa juga syarat-syarat yang telah Engkau berikan ya Allah. Tak ada daya upaya. Jadi sebelum ni semangat berkobar-kobar nak jadi pembantu Imam Mahdi. Sampai sekarang masih semangat berkobar-kobar saya. Tak putus-putus berkobar-kobar lagi. Tapi bila dah mula faham satu syarat dia, yang kobar-kobar tu makin padam pula rasanya. Bukan padam sebab tak minat lagi ataupun tak suka. Dah rasa dah macam habis dah. Dah tak adalah peluang dah, habis dah. Macam mana sampai tahap macam tu? Lagi semangat nak jadi pembantu Imam Mahdi, dia bagi syarat-syarat begini. Ya Allah, mampu ke nak menempuh sebagaimana perjalanan para rasul? Tak mampu. Maka akhirnya pujuk hati, tak dapat jadi pembantu Imam Mahdi, dapat jadi rakyat dia pun alhamdulillah lah. Ya Allah, jadi rakyat pula dah turun pangkat. Mana tu? Daripada pembantu ni, semangat pembantu, masih semangat lagi. Tapi sedar diri. Apa sedar diri? Aku tak mampu ya Allah dengan segala macam syarat yang sebegini. Tak boleh sebab apa? Sebab memang rasa tak boleh. Tak boleh dah. Maka itulah realiti yang perlu saya terima. Kalau tak dapat pun, asalkan dapat jadi masyarakat, jadi rakyat Imam Mahdi pun alhamdulillah cukuplah. Kalau dalam satu ruang solat tu, duduk di belakang sekali pun tak apalah, asalkan dalam ruang solat dia. Dapat lambai-lambai hujung pun alhamdulillah lah. Asal jangan lambai-lambai yang lagi satu tu, lambai-lambai Imam Mahdi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah jiwa kita sebenarnya. Saya cerita dengan tuan-tuan dan puan-puan kisah tentang pembantu Imam Mahdi. Makin lama makin jelas betapa kita sebenarnya layak atau tak layak untuk jadi pembantu Imam Mahdi. Layak ke kita tuan-tuan dan puan-puan? Saya cakap dah macam-macam, saya cakap berpuluh-puluh tahun saya berjalan, berbagai-bagai kajian yang saya lakukan, begitu banyak tempat yang saya pergi, tinjau dengan mata kepala saya sendiri. Mereka bercerita tentang kisah-kisah silam-silam yang lama. Ramai yang bercerita dengan saya tentang kitab-kitab tentang hadis dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang bercakap tentang perkara tersebut, saya tidak tolak. Saya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi saya manusia yang pergi melihat dengan penyaksian mata kepala saya sendiri. Tuan-tuan dan puan yang bercakap dah sampai atau tidak ke tempat di mana makamnya Imam Bukhari. Kata tuan-tuan dan puan hanya dengar cerita saja tentang Imam Bukhari. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya pergi ke Uzbekistan. Saya meninjau, saya melihat, saya memastikan di mana kisah Imam Bukhari itu, di mana tempat dia dan di mana disemadikan sekarang, supaya sebagai satu pembuktian. Saya sampai ke Samarkand, saya pergi ke Bukhara. Jadi saya bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan atas perkara pelaksanaan. Saya bukan sekadar dengar cerita sesiapa, saya akan pergi melihat, meninjau, kerana saya ada niat nak jadi pembantu Imam Mahdi. Maka saya nak pastikan semua sumber-sumber itu berpegang dengan jelas Al-Quran dan Sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan,
Jelas ya di sini. Sampai tahap ni tarik nafas panjang lah. Allah, macam saya sebut semalam, Allah, tak ada peluang lah nampaknya teman. Kemana lah nak pergi ni, ya Allah. Makin dikaji, makin dilihat, makin rasa tersisih jauh ke belakang. Mula-mula tu rasa macam duduk saf kat depan. Mula-mula rasa tu macam sebelah Imam Mahdi lah, orang kanan Imam Mahdi, paling tidak tak ada orang kiri lah Imam Mahdi, ataupun jadi orang yang sentiasa berdampingan dengan Imam Mahdi. Itu masa mula-mula lah kan. Kita berilmu, manusia rasanya selalu nak yang paling tinggi lah. Tak gitu tuan-tuan dan puan-puan. Sama lah dengan saya pun. Sebelah kanan lah, sebelah kanan Imam Mahdi. Dan bila faham lah satu lagi, kena dapat kualiti yang pertama sebagai sahabat yang paling dekat kepada Rasulullah SAW, sebagai suatu benchmark dia. Udah terasa dah, alamak, tak boleh ni duduk belah kanan dah ni. Boleh kena dapat, makin menyusul belakang. Sebab tadi kan saya katakan, mula-mula rasa boleh dekat sebelah Imam Mahdi, dah makin jauh dah ni. Dan datang pula cerita lagi satu, kisah Al-Kahfi. Lagi tergeser ke belakang, lagi jauh dah ni. Sampai pula kisah Perang Badar. Lama-lama mengeser ke belakang, bukan makin dekat. Dan bila sampai kepada kisah hari ini, pembantu Imam Mahdi peringkat yang kelima adalah pada kapasiti Rasul jauh dah sangat. Jauh sangat lah dapatnya. Dapat lambai-lambai lah Imam Mahdi daripada jauh. Tuntung-tuntung dia nampak saya lambai dia. Macam tu lah tuan-tuan dan puan. Semangat bukan main kuat lagi tuan-tuan dan puan. Tapi bila balik pada practicality, mula-mula tu sebelah Imam Mahdi, akhirnya ujung-ujung jari je lambai. Mudah-mudahan dia nampak saya. Sebab saya tak ada kapasiti macam tu tuan-tuan dan puan. Saya manusia biasa, nak bagaimana? Maka itulah realiti yang perlu kita faham atas penceritaan saya, atas kupasan saya kepada tuan-tuan dan puan. Bukan semakin dekat dengan Imam Mahdi rasanya, semakin jauh. Sebab kita tidak ada apa-apa, saya tidak ada apa-apa. Maka saya nak usaha lagi, saya mengkaji lagi bagaimana sifat Nabi, bagaimana sunnah Nabi, sunnah baginda Rasulullah SAW, bagaimana dia. Maka saya mengkaji, saya mengamalkan, mempraktiskan apa yang Nabi lakukan. Bukan apa yang Nabi cakap, tapi apa yang dia lakukan. Cakap dengan lakukan berbeza tuan-tuan dan puan. Nabi adalah atas pelaksanaan Al-Quran, maka itu sunnah dia. Sunnah dia adalah pelaksanaan dia. Maka apa yang dia buat, dia tunjukkan kepada kita dengan jelas. Maka daripada apa yang ditunjukkan itu lebih nampak, lebih nyata daripada apa yang disampaikan. Kerana penyampaian ini tidak akan ada manusia yang boleh menyampaikan sebagaimana Nabi sampaikan. Contoh macam saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan, atau nasi dia, cara melengguk dia. Bolehkah tuan-tuan dan puan dah sampaikan kepada orang lain apa yang saya sampaikan? Tetapi bila pergerakan tangan saya, lengguk-lengguk badan saya, itu boleh lagi ditiru, nampak, semua orang boleh faham. Tetapi pernyataan saya sukar untuk diulang balik. Maka pelaksanaan yang saya lihat di situ, saya mematikan sunnah Nabi di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan aku dapat memiliki kapasiti untuk jadi pembantu Imam Mahdi. Semakin ke depan, ini dah masuk fasa yang kelima, tipislah peluang nampaknya duduk di sebelah. Bukan tidak mengikut Imam Mahdi, nak ikut Imam Mahdi lagi, tetapi chances slim, makin kecil, sebab ramai lagi kandidat ataupun pesaing-pesaing yang lebih jauh daripada apa yang saya miliki. Maka ke belakang. Jadi bila masuk kepada hari ini, Allah ya Rabbi, memang sedar dirilah tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kita berilmu adalah untuk menyelamatkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kita melakukan perkara-perkara yang bertentang daripada apa yang telah Allah perintahkan. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan,
Apa yang saya sampaikan adalah ilmu saya. Ini adalah apa yang telah saya tempuhi. Apa yang saya sampaikan tentang kisah pembantu-pembantu Imam Mahdi, apa yang saya kaji di dalam Al-Quran, apa yang saya fahamkan tentang sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada sunnah beliau, maka kita tidak akan dapat memahami bagaimana pelaksanaan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah peta kepada perjalanan yang dibawa oleh Muhammad, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umatnya, kepada manusia. Maka kita nak menjadi pembantu Imam Mahdi, kita kena tahu sunnah Nabi, kita kena tahu pelaksanaan Nabi. Maka pelaksanaan dia tetap berbalik kepada Al-Quran. Maka persoalannya yang saya katakan tadi, dah kecil peluang, tetapi ini adalah proses keilmuan, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita terus mengaku kalah. Kita usaha mencapai kualiti-kualiti sebegitu, yakni kualiti-kualiti yang dimiliki oleh para rasul. Bukan kita nak boleh jadi rasul, dah tak ada rasul-rasul lagi dah. Itu yang siapa yang mengaku jadi rasul tu masalah dia lah. Tetapi apa yang saya nak katakan di sini, kita nak menjadikan rasul-rasul itu contoh bagaimana kita nak implementasikan diri kita. Kerana siapa lagi yang kita jadikan contoh, tuan-tuan dan puan-puan? Bila dah jelas dalam Quran contohnya adalah para rasul, janganlah ambil contoh yang lain. Yang kita pergi ambil contoh-contoh orang lain, buat apa? Contoh itulah ilmuwan ini. Dah ada jelas contoh adalah para rasul, dan sebaik-baik contoh adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah lengkap, cukup, jangan lagi pertikaikan. Maka sebab itu ambil satu nukleus, maka kita dapat contoh yang paling baik di kalangan yang terbaik. Dan jangan kita mengalah dalam usaha kebaikan. Jangan kita meletakkan posisi kita dalam keadaan yang sentiasa berpaling daripada kebaikan. Dah diberikan contoh, buat saja. Sama ada kita sampai atau tidak sampai, itu bukan persoalannya. Kerana Allah melihat atas usaha kita. Di dalam kisah, bagaimana kisah seekor burung yang kecil, burung tu kecil je. Kisah Nabi Allah Ibrahim. Bila Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh pemerintah pada masa itu, lalu datanglah seekor burung bawakan air dalam paruh dia tu, dilepaskan pada api mengarak besar, tuan-tuan dan puan-puan. Burung kecil je, macam burung kelicit tu, burung kelicit dia kalau kata ni. Jadi burung tu ambil air daripada masuk dalam paruh dia, dibuangkan dalam api tu. Niat dia atas tujuan nak padamkan api, tapi burung kelicit tu kan, besar manalah paruh dia, berapa banyaklah air yang dia bawa. Maka ambillah kisah-kisah sebegitu untuk kita fahamkan tentang perjuangan kita menjadi pembantu Imam Mahdi. Bukan soal besar, bukan soal kecil, tetapi soal diri kita, atas usaha kita, kecil bagaimana sekalipun, jika itulah kapasiti kita, kita lakukanlah. Dan selebihnya, maka Allah yang akan menentukan. Allah maha adil atas apa juga perkara. Segala kebaikan yang kita lakukan, sehalus apa, sekecil apa sekalipun, tetap ada hitungan dia. Macam kisah burung tu tadi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, banyak peluang untuk kita membuat kebaikan, banyak sangat. Jadi pakat-pakatlah kita daripada hari ini. Kita anak beranak, mulai daripada hari ini, tak nak buat yang buruk-buruk, semua buat yang baik-baik aja. Semua buat yang elok-elok saja. Bercakap yang elok, bercakap yang baik, tak nak fitnah orang, tak nak dengar lagi cerita-cerita yang hasad-hasad, jangan bawa mulut jadi macik bawang dan sebagainya. Kerana apa? Kisah yang saya bawa tentang kisah burung tu tadi, kecil pun Allah hitung. Maka jangan dalam soal pembantu Imam Mahdi ini tadi, bukan soal kita nak jadi rasul, dan itu mustahil, memang tak boleh. Tetapi soalnya adalah kita usaha atas kapasiti kita untuk menjadi pembantu kepada Imam Mahdi. Maka kita dah tahu di mana had
di mana kualiti yang perlu kita capai. Saya buat macam mana pun tuan, buat 100 tahun sekalipun belum pastu walau 1% sampai kepada kapasiti yang dimiliki oleh para rasul. Walau 500 tahun pun Allah berikan usia kepada saya tuan, belum pasti saya dapat 1% atau 2% daripada kapasiti yang dimiliki oleh para rasul. Tuan-tuan dan puan-puan, benarlah pernyataan itu, sahihlah pernyataan itu. 100 tahun, 1000 tahun belum tentu kita akan dapat 1% daripada nilai yang dimiliki oleh para rasul. Maka itulah yang kita kena faham. Jika itu yang sampai kepada hati tuan-tuan dan perempuan, maka itulah realiti permulaan bagaimana kita boleh menjadi pembantu Imam Mahdi. Kerana tuan-tuan dan perempuan, kesedaran datang dari diri kita untuk melakukan perubahan-perubahan. Sedar diri, maka kita hilangkanlah kesombongan, riak kita dengan cara sedemikian. Kita takkan mampu. Maka apabila kita sedar, kita terima, maka barulah kita boleh melakukan perubahan seterusnya. Dan selepas itu barulah ada pernyataan, kita berserah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar segala amalan-amalan kita diterima. Dan daripada diterima itu tadi, mudah-mudahan kita menjadi sebahagian daripada masyarakat Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya membawa kisah tentang pembantu-pembantu Imam Mahdi untuk menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan di mana posisi Imam Mahdi sebenar-benarnya, di mana realiti Imam Mahdi sebenar-benarnya di dalam kehidupan kita di atas muka bumi. Jadi bukanlah cerita Imam Mahdi ini sebagaimana kisah-kisah yang kita dengar di luar, bukan sebagaimana kisah-kisah yang semudah itu, sepele itu yang dikatakan. Tetapi kisah Imam Mahdi ini tadi adalah suatu kisah yang sangat besar, titik nukleus kepada kehidupan manusia. Maka untuk memahamkan itu tadi, sampailah kisah-kisah tentang pembantu-pembantu kepada Imam Mahdi yang telah saya jelaskan daripada episod yang pertama. Dan semakin jelas, subhanallah, begitu luar biasa untuk mendapatkan posisi pembantu-pembantu Imam Mahdi. Maka pastilah Imam Mahdi sangat-sangat luar biasa posisinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masa berjalan, dah semakin dekat waktu untuk solat zuhur. Dan hari ini tahu tidak ada juga solat Jumaat ya di masjid. Jadi apa yang dapat saya katakan di sini, saya sambung tentang persoalan pembantu Imam Mahdi peringkat yang kelima. Bagaimana? Adakah dia juga memiliki syarat-syarat ataupun kriteria-kriteria tertentu? Bagaimana? Alhamdulillah, ya rahimakumullah. Untuk fasa yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, juga ada 4 syarat dia, 4 kualiti, kriteria yang perlu dimiliki oleh pembantu-pembantu Imam Mahdi pada fasa kapasiti seorang rasul. Bukan nak jadi rasul, kapasitinya yang telah saya fahamkan dan telah saya dapat kupas daripada Al-Quran, daripada kajian-kajian tentang Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah perkara yang pertama? Pertama adalah submission. Ya, yang dikatakan submission itu adalah penyerahan diri. Penyerahan diri adalah perkara yang pertama. Sebentar tuan-tuan dan puan, saya nak minum air sekejap. Jadi alhamdulillah lega sikit bercakap tak berhenti Submission ataupun penyerahan diri, itu adalah kualiti yang pertama. Kerana para rasul adalah atas sifat dia, mereka semua adalah
sentiasa menyerahkan diri bulat-bulat kepada Allah. Mereka serahkan diri mereka. Mereka tidak memiliki apa juga perasaan rasa atas diri sendiri. Apa juga ketentuan dalam hidup. Mereka akan pastikan bahawa segala-galanya datang daripada Allah dan dikembalikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Tiada daya upaya melainkan atas apa juga kuasa dan daya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah kelompok-kelompok yang sentiasa, apa juga keadaan, apa juga suasana, tangannya sentiasa ke atas menada tangan, memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada daripada mana-mana pihak yang lain. Menyerahkan diri dia dengan meletakkan apa juga yang dia lihat di sekeliling, dengan memastikan semua itu adalah kerana penyerahan total kepada Allah. Jadi apa juga yang berlaku di sekeliling dia, apa yang dia lihat, dia akan kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana nak dikaitkan pula dengan Imam Mahdi dalam soal yang pertama tadi? Pembantu-pembantu Imam Mahdi. Maka mereka yang akan menjadi ataupun memerlukan keupayaan sedemikian untuk menjadi pembantu Imam Mahdi pada fasa yang kelima, iaitu mereka adalah orang-orang yang menyerahkan diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulat-bulat serah diri kepada Allah, maka berarti bulat-bulat menerima apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang telah Allah berikan, diberikan hikmah, diberikan kitab, maka mereka beriman dengan sepenuh hati. Tak ada sikit pun bergoyang, sikit pun para rasul, sikit pun tidak. Mereka semua adalah kelompok-kelompok yang sangat taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bulat-bulat diserahkan diri mereka, buat apa sekalipun. Maka penyerahan atas diri masing-masing kembali kepada Allah. Maka begitulah yang akan berlaku kepada pembantu-pembantu Imam Mahdi yang perlu penyerahan diri. Maksudnya mereka tak memiliki apa-apa lagi dah. Bagi kepada Imam Mahdi, Tuan, kami serahkan apa yang ada pada diri kami kepada Tuan. Buatlah apa yang kami perlu serahkan. Harta kami serahkan kepada Tuan. Jika saya ada masa itu saya serahkan kepada Tuan. Jika saya ada apa sekalipun, jiwa saya, diri saya, keluarga saya, dan apa yang ada pada segala-galanya tentang saya serahkan kepada Tuan. Begitu sekali tuan-tuan dan puan. Mampu ke kita? Menyerahkan diri kepada Imam Mahdi bukan berarti menjadi hamba kepada Imam Mahdi. Ini simbolik ya tuan-tuan dan puan ya. Konsep penyerahan diri artinya submission. Dia ikut dan diserahkan. Maka daripada situ, dalam kisah-kisah para sahabat, ingat sahabat-sahabat yang awal-awal dulu saya ceritakan, mereka menjadi pembantu kepada baginda Rasulullah dengan segala apa yang mereka mampu bawa. Kisah bagaimana Sayyidina Abu Bakar, apa yang harta-harta yang dia ada, dia keluarkan belanja pada jalan Allah. Dia telah menyelamatkan Bilal Rabah contohnya. Begitu juga dengan kisah Abdul Rahman Auf. Tidak ada apa-apa tuan-tuan dan puan-puan. Sampai ke Madinah, dia tidak ada apa-apa. Dia seorang ahli perniagaan yang sangat hebat, ahli ekonomi yang sangat hebat. Dan bila sampai ke Madinah, dia ditawarkan isteri oleh orang-orang di Madinah. Ambil isteriku, Abdul Rahman, pilihlah mana satu yang kau hendak. Tapi Abdul Rahman minta duit sikit je, pinjamkan dia. Tak banyak pun. Kalau betul-betul nak bantu, berikan wang, berikan duit, modal untuk dia berniaga. Dia ambil, dia pergi ke pasar, tanya di mana pasar di sini. Ditunjukkan di mana pasarnya. Maka Abdul Rahman Auf pergi, dan selepas itu, ini kisah ya tuan-tuan dan puan-puan ya, jadi kisah-kisah yang kita jadikan sebagai teladan. Selepas itu dikatakan seloka, ini seloka, bawalah cangkul, pergilah rumah Abdul Rahman Auf, kau cangkul lah mana-mana ke halaman rumah dia, keluar emas. Ini seloka menjadi orang yang sangat kaya dan membantu Nabi di dalam
urusan ekonomi Nabi. Kita macam kisah menteri ekonomi lah macam tu. Jadi balik kepada cerita yang pertama, fasa yang pertama, penyerahan diri. Apa yang dia ada diserahkan. Tapi tidaklah ada isteri serahkan isteri, bukan macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Serahkan kapasiti yang boleh diserahkan. Jadi diserahkan diri dia bulat-bulat, maka perjuangan dia, harta dia, serahkan anak-anak dia. Anak-anak dia bukanlah untuk jadikan hamba sahaya. Anak-anak dia, apa yang anak-anak boleh bantu. Jika Imam Mahdi perlukan bantuan dari segi apa juga pekerjaan, anak dia mungkin boleh, okey tolong bantu Imam Mahdi untuk angkat kain ke, angkat kayu ke, angkat apa sekalipun. Maksudnya di sini menyerahkan diri mereka bulat-bulat atas perjuangan Imam Mahdi. Itu kualiti yang pertama yang perlu dimiliki. Pengorbanan yang perlu ada di dalam setiap individu pada fasa yang kelima, pada syarat yang pertama, iaitu menyerahkan diri dia bulat-bulat. Penyerahan diri. Yang keduanya adalah sentiasa memiliki sifat bersangka baik dalam apa juga situasi, apa juga keadaan, sentiasa bersangka baik. Maksudnya bagaimana? Apa yang berlaku pada mereka, apa situasi yang berlaku kepada mereka, walaupun dikatakan perkara itu buruk sekalipun, mereka akan lafazkan dengan perkataan begini, sesungguhnya pasti ada hikmah atas apa yang berlaku. Begini tuan-tuan dan puan-puan. Nombor dua, hebat tak hebat tu? Ni nampak buruk ni, nampak sesuatu yang tak baik berlaku, tapi dia sebut dengan perkataan, dia letakkan pada posisi dia, sesungguhnya apa yang berlaku ini pasti ada hikmah yang Allah nak tunjukkan kepada diriku. Ni kaki bengkak ni, tiba-tiba kaki terbengkak, sesepak batu lah contohnya. Dia akan katakan, pasti ada hikmah kenapa kaki aku luka pada hari ini. Iaitu aku belajar daripada situ, berhati-hatilah supaya lain kali jangan tersepak batu. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Dia bawa diri dia kepada perkara-perkara yang baik. Apa yang berlaku? Baik. Nampak orang mencuri, mencuri tu, kenapa kau mencuri? Dia lihat, pasti mencuri itu sesuatu yang tak baik. Tetapi apa yang dilihat itu, maka ia menjadi sesuatu yang berada dalam posisi dia. Dia buat perkara ni memang salah, tetapi pasti ada sebab kenapa dia jadi begini. Kenapa dia mencuri? Mesti ada sebab dia, mesti ada hikmah yang perlu aku pelajari. Begitu tuan-tuan dan puan-puan. Kerana dalam Al-Quran, jangan kamu lihat keburukan itu sebagai satu yang buruk sahaja. Sesungguhnya banyak kebaikan di sebalik keburukan yang kamu lihat, yang Allah sembunyikan dan dia buka kepada mereka-mereka yang mahu berfikir. Kerana tidak ada sesuatu yang Allah jadikan sia-sia. Maka datanglah ayat tersebut. Maka atas sifat itu, keadaan itu tadi, maka perkara yang kedua, kualiti yang kedua, sentiasa bersangka baik. Sentiasa meletakkan posisi dia apa juga baik. Itu yang saya katakan semalam, sebelum ini, kena ada penerimaan terlebih dahulu. 7 nilai tetap. Terima dulu. Bukan terima kita buat benda yang tak baik. Kita terima itu tak baik, terima juga. Maka kita jangan buat atas diri kita. Kita terima dulu. Maka apa yang berlaku pada hari ini, COVID-19, benda yang tak baik bukan? Tetapi nak jadi pembantu Imam Mahdi, maka dia akan lihat COVID-19 adalah sesuatu yang memang dilihat secara praktikal yang ada. Dia telah menyebabkan kematian, menyebabkan lockdown macam kita hari ini, menyebabkan masalah kepada pergerakan aktiviti ekonomi dan sebagainya. Memang jelas. Tetapi kualiti yang kedua, pembantu Imam Mahdi akan menyatakan pada COVID-19 pasti ada hikmah. Kenapa adanya COVID-19 berlaku pada saat ini? Di mana mesti ada kesilapan-kesilapan yang telah kita lakukan. Maka caranya begini tuan-tuan dan perempuan, yang perlu difahami oleh setiap individu apabila ada impian untuk mencapai tahap yang kelima sebagai pembantu Imam Mahdi. Apa yang berlaku? Alhamdulillah. Apa yang juga situasi yang kena pada dia? Alhamdulillah. Alhamdulillah saja. Ini macam mana ni? Apa ni? Sampai macam ni sekali. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan kisah saya. Saya duduk dengan arwah Pak Long saya lama.
Arwah pulung saya adalah seorang ulama besar yang pergi daripada satu tempat kepada satu tempat, buat pengajian, mengajar di masjid-masjid. Jadi saya ni bawa masa saya kecil, masa nak kata remaja lah, saya bawa beg beliau berjalan. Saya bawa beg ni. Jadi ke mana dia pergi saya akan ikut dia. Dia pergi ke masjid, saya duduklah sebelah dia, berhati dia mengajar. Jadi kenapa saya cerita kisah ni tadi tuan-tuan dan puan-puan? Kerana ada satu hari tu beliau ada masalah gout. Gout tu kaki dia merah menyala, bengkak kakinya. Jadi saya pun bercakap dengan Pak Long, kaki Pak Long ni dah bengkak Pak Long. Pak Long rehat je lah dekat rumah. Masa tu saya di Pahang ni tuan-tuan dan puan-puan, di satu pekan namanya Lancang. Siapa duduk Lancang tahulah di sebelum mentakap, selepas Bentung. Jadi saya beritahu dengan Pak Long, kaki Pak Long bengkak tu, kita rehatlah Pak Long. Lalu dia kata pada saya, kita dah berjanji jangan mungkin apa pun takat sakit ni, sakit tu adalah lumrah. Tak apa, Pak Long boleh jalan lagi, Pak Long boleh tahan lagi. Tapi saya lihat kaki dah merenging tuan-tuan dan puan, bengkak. Dan bila bergerak kaki dia sikit, siapa yang kena sakit gout, asam urat kata orang Indonesia, fahamlah sakit dia macam mana. Dan merah menyala kaki dia. Nak pergi ke Negeri Sembilan masa tu, pergi ke Batu Kiki tak silap saya, nak naik bas lagi. Dan rumah arwah Pak Long saya, rumah tengah-tengah hutan, dalam hutan, jauh. Nak jalan keluar daripada rumah ke jalan besar, denai lebih kurang dekat 1.5 km. Jadi saya duduk di situ dengan beliau, belajar erti kehidupan. Jadi apa yang saya nak cerita di sini, kisah beliau, kaki dia bengkak, tapi bila dia rasa sakit, dia tak sebut, kita sebut aduh sakitnya. Tapi arwah Pak Long saya sebut, bila sakit, Alhamdulillah nikmat Allah bagi. Saya kata, apa nikmatnya punyalah bengkak tu Pak Long? Nikmat apa tu Pak Long? Itu kan bengkak tu Pak Long, sakit kaki tu. Nikmat Allah bagi, tak semua orang rasa macam ni. Pak Long dapat rasa, Pak Long bertuah dapat rasa sakit macam ni, orang lain tak rasa macam ni. Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan, sifat-sifat yang saya masa tu saya tak faham. Masa tu saya tak jelas lagi apa yang dia nak cakap dengan saya. Dan akhirnya ambil plastik, sarungkan dekat kaki. Ini plastik di kedai tu, plastik warna merah tu, sarung 3-4 lais plastik, sebab kaki dia telah masuk dalam slipper, sandal. Sebelah pakai sandal, sebelah sandal tu ambil masuk dalam beg saya pegang. Kaki dia sebelah pakai sarung kaki dengan plastik-plastik. Berjalanlah kami di tengah bandar tu pekan, nak pergi ke Kuala Pilah. Dan dia tak mengeluh sekali pun perkataan saya tak dengar sakit, langsung dia tak sebut. Dia hanya sebut Alhamdulillah. Tapi muka dia dah muka sakit tuan-tuan dan puan-puan. Maka di sini persoalan, sentiasa bersangka baik. Mampukah saya dapat macam tu? Mampukah kita dapat macam tu? Contoh-contohnya yang dapat saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nombor 2. Nombor 3-nya, yang paling dekat dalam setiap individu yang ingin jadikan dirinya sebagai pembantu kepada Imam Mahdi, jangan putus asa. Tidak boleh berputus asa dalam apa yang dia lakukan. Buat sekali tak jadi, 2 kali tak jadi, 3 kali tak jadi, ubah cara lagi, 4, 5, 6, beribu kali sekalipun. Namun perkataan putus asa tidak ada dalam lafaz mereka. Kerana mereka yang berputus asa, terputus nikmat Allah. Maka peringkat yang ketiga, sentiasa ada sifat, bukan semangat sebab semangat tak pakai. Kita tak nak cerita pasal semangat, kita balik kepada practicality. Ingat, saintis ni bercakap ni, ni bukan pakar motivasi dan sebagainya. Ni saintis yang bercakap, ada fakta dia, iaitu mesti ada hitungan dia. Jadi tak nak pakai semangat-semangat ni, kena balik praktikal. Jadi apa yang berlaku? Perkara yang ketiga, mereka ini tidak ada dalam kamus kehidupan putus asa, give up. Tak ada. Buat macam mana sekalipun, susah macam mana sekalipun, sukar macam mana sekalipun, tak ada persoalan, tak ada switch. Kalau ada kita lampu, kita ada switch on off, switch dia on saja, off tak ada.
Orang Kedah kata ketegak. Kalau orang Kedah, saya ada saudara saya, abang saya, saya selalu bersembang dengan dia, dan dia bagi saya satu istilah yang sangat menarik. Saya pakai sampai hari ini. Dia kata macam kisah orang Kedah sebut, daging tak empuk, rebus tak empuk. Daging rebus tak empuk, maksudnya rebus macam mana pun dia takkan empuk. Ambil, lempar ke dinding, rebus lagi, lempar ke dinding lagi, lenyekkan dengan kereta, lenyek dengan apa, masak lagi, rebus lagi, tak empuk-empuk. Macam itulah konsep dia. Maknanya dia takkan pernah putus asa, dia takkan pernah berhenti buat apa pun kat dia. Dia kata tak serik-serik kamu ni. Dah kami buat macam-macam, dah kami lakukan macam-macam, tetap masih lagi dengan diri dia, dengan kepercayaan dia, dengan keyakinan dia. Maka begitulah sifat-sifat para rasul, tuan-tuan dan puan-puan. Diancam dengan dibunuh, diancam dengan kematian, diancam dengan berbagai, tetap dia berjalan dengan membawa syiar Allah Subhanahu wa taala tanpa dia pernah berhenti daripada apa yang telah dia pegang. Maka jelas tak, tuan-tuan dan puan-puan, sifat putus asa adalah perkara yang ketiga yang perlu dimiliki oleh individu yang inginkan jawatan kosong pada peringkat yang kelima. Sebab saya tak cerita lagi jumlahnya berapa ni, saya baru cerita dulu prosesnya dulu. Maka putus asa tidak ada dalam kisah yang dalam pernyataan menjadikan individu itu dalam fasa yang kelima sebagai pembantu Imam Mahdi. Yang keempatnya, apa dia? Dia sentiasa mendahului kan orang lain, pihak lain daripada diri dia sendiri. Kalau itu orang katakan dia zuhud. Apa maksud zuhud ni? Dia tak nak apa-apa dah. Dia tak perlukan apa-apa. Maka para rasul adalah orang-orang yang zuhud. Kena faham persoalan zuhud ini tadi, mendahului yang lain. Bukan lupakan dunia. Zuhud ini lupa dunia, tak ingat apa-apa. Tak boleh macam tu. Sebab ada fardu kifayah. Kan saya katakan para rasul ada tanggungjawab untuk menyampaikan. Maka zuhud yang dijelaskan di dalam istilah yang kelima ini tadi adalah dia meletakkan kepentingan yang lain lebih daripada diri dia sendiri. Dia membuat apa sekalipun, kalau dia makan, maka dia pastikan yang lain makan terlebih dahulu. Kalau dia boleh berpuasa, maka dia berpuasa dulu, bagi orang lain makan dulu. Tapi kalau sampai dah tak boleh nak tahan, makan jugalah, sebab dia manusia. Tapi saya masukkan di sini, apa juga yang dia buat, apa yang dia lakukan dalam hidup dia, dia akan lebihkan yang lain terlebih dahulu. Inilah yang keempat. Kualiti yang keempat, sentiasa melihat kepentingan yang lain. Maka itulah sifat rasul. Para rasul, dia tak mementingkan diri dia. Dia akan memastikan yang lain terlepas terlebih dahulu. Ingat kisah Nabi Allah Ayub yang menghadapi penyakit yang sangat berat. Dia hadapi penyakit yang sangat berat, tuan-tuan dan puan-puan. Macam-macam cerita tentang kisah Nabi Allah Ayub, yang mana sehingga ulat pun duduk dalam kaki dia, makan daging yang busuk. Tapi dia tak bunuh ulat tu pun, dia biarkan. Kenapa kau biarkan ulat itu? Kerana ulat tu ada bahagian dia, daging dia pun jadi bahagian ulat tu. Macam mana tu, tuan-tuan dan puan? Kalau kita buang ulat tu, dia kata ulat ni juga adalah makhluk Allah yang perlu hidup, dan jika dia hidup dengan mengambil daging aku ni untuk dia hidup, maka itu bahagian dia. Macam mana, tuan-tuan dan puan? Makin kecil kita, makin ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Memang sah-sah lah, tak ada can langsung lah, tak ada peluang lah kita jadi pembantu Imam Mahdi nampaknya. Nak serenda tak boleh, ingat tak boleh putus asa tadi kan. Tapi dah nampak dah kat mana kita punya graf. Macam saya katalah, saya cakap tentang diri saya, tuan-tuan dan puan, saya kata saya tak ada peluang lah masa bayu, nak jadi belah kanan pun tidak, depan pun tidak, belakang tidak, dekat tidak. Memang sah pun duduk jadi kisah macam cerita Piramli tu, pegang tombak pun alhamdulillah lah. Yang pegang tombak berlakon tegak, yang suara tidak, apa tidak, tegak je pandang. Itu kalau dapat pun hebat dah tu. Kalau memandangkan dari segi kualiti-kualiti yang ada, yang diperlukan. Allah, kadang-kadang nak apa? Nak mengejek diri sendiri ke sebenarnya bukan nak mengejek diri sendiri, tuan-tuan puan. Sedar diri. Tak.
tak ada kapasiti nak pergi ke sampai macam tu. Tapi nak buat macam mana? Dah itulah dia punya aturan dia. Jadi bila lihat dengan suasana sebegini, macam manalah ya Allah ya Rahman ya Rahim ujian yang ditempuh oleh para rasul sampai mereka memiliki keempat-empat sifat yang sebegini. Yang sifat yang keempat sampai dia tak pentingkan diri dia, dia lebihkan yang lain-lain. Maka sifat itu yang terakhir, mementingkan yang lain-lain, datang kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ummati, ya ummati, ya ummati. Dia mementingkan umat-umat dia, tuan-tuan dan puan-puan, naik dia ke Isra' Miraj. Sampai dia ke Isra' Miraj adalah kerana umat-umat dia. Untuk Allah tunjukkan kepada beliau, yakni kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, realiti yang perlu dia lihat. Maka daripada situ dia akan tahu dan apa yang perlu dia lakukan. Maka turunlah dengan solat, tuan-tuan dan puan-puan. Ini kisah yang saya tidak mahu sentuh kerana masa kita tak cukup untuk perkara-perkara sedemikian. InsyaAllah jika ada masa saya akan sentuh pula tentang kisah Isra' Miraj berdasarkan kepada apa yang telah saya kaji dengan tuan-tuan dan puan-puan satu masa, insyaAllah jika ada rezeki. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sikap dan sifat yang sentiasa melebihkan pihak lain adalah perkara yang menjadi kualiti yang keempat di dalam fasa yang kelima. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Semakin jelas ya. Maka balik kepada persoalan yang terakhir. Selalunya bila Pal bercakap mesti ada nombor ya. 4, 6 ya. Kemudian 313, 25,000. Maka berapa ramaikah pula di dalam kisah yang berkait dengan fasa yang kelima? Jumlahnya tuan-tuan dan puan-puan 24 orang sahaja. Kenapa 24? Bukankah semua 25? Kerana yang 25 adalah nukleus kepada Imam Mahdi. Fahamnya tuan-tuan dan puan-puan? 25 yakni baginda Rasulullah SAW, nukleusnya cerminan kepada Imam Mahdi. Yang itu dah tak boleh dapat langsung. Tapi yang 24 itu kualiti-kualiti yang 24 Rasul yang lain, itulah yang akan menjadi kapasiti ataupun nilai yang diperlukan oleh Imam Mahdi, pembantu-pembantu Imam Mahdi pada fasa yang kelima. Kualiti-kualiti yang dimiliki oleh 24 orang Rasul yang diceritakan di dalam Al-Quran. Yang 25 adalah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang menutupkan semua para Nabi, para Rasul, dan beliau adalah penghulu kepada segala Rasul, sekalian Rasul, dan itulah cerminan kepada Imam Mahdi. Maka itu sebabnya kenapa saya katakan jumlahnya 24 sahaja. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, harus difahamkan ya, setiap seorang Rasul membawa kapasiti kapasiti tenaga yang berdasarkan kapasiti tenaga dalam kisah Imam Mahdi sebagai pembantu, iaitu 70,000 orang. 70,000 orang bagi setiap seorang. Kalikan dengan 24, maka 70,000 orang sebagaimana yang ada pada kualiti yang keempat, iaitu kualiti yang ada pada para Nabi, para Anbiya. Ada 70,000 di dalam kualiti para Rasul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana? Cukup di situ ya. InsyaAllah saya akan sambung lagi esok hari dengan topik yang ke-6, dan selepas itu ada topik yang ke-7 yang terakhir, dan selepas itu dengan izin Allah, insyaAllah mudah-mudahan kita ada lagi topik yang baru untuk saya bentangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu topik berkait tentang bilakah Imam Mahdi akan mengeluarkan diri dia, untuk kita kenali beliau. InsyaAllah dengan itu saya, tuan-tuan dan puan-puan, Masa Bayu ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Dan jangan lupa subscribe lagi ya, subscribe terus, dan jangan lupa kongsi-kongsikan dengan sesiapa sekalipun yang tuan-tuan puan rasa boleh memberikan manfaat. Dengan itu, mohon maaf jika ada bahasa-bahasa saya, perkataan saya yang menyinggung mana-mana pihak. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan berjumpa lagi.